Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tua Imam Bilal PJK Masjid, hadirin yang dikasih sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta qaul fatihin. InsyaAllah pada malam ini kita lihat hadis kita, muka surat 171. Muka surat 171. Kita dalam bab yang pertama, beriman kepada Allah, mengenal Allah dan mengesahkannya. Muka surat 171, jalan yang menyampaikan pada makrifat. Jadi cara mengenal sesuatu sudah tentu dengan jalan mengenal sifat-sifatnya. Maka demikianlah pula cara mengenal Allah Ta'ala yang wajib al-wujud, tak dapat tidak dengan jalan mengenal sifat-sifatnya. Tetapi sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu tidak dapat dicapai dengan panca indera. Hanya dapat diyakini dari kesan sifat-sifatnya yang ternyata pada kejadian alam yang diciptakannya. Meskipun manusia dilengkapkan dengan akal untuk memikir, menimbang apa diperhati dan ditelitinya dari kejadian-kejadian alam yang tercipta dengan indah dan teratur. Bahkan manusia disuruh berbuat demikian untuk kebaikan dan keselamatan dirinya dunia dan di akhirat. Tetapi akal manusia itu adalah terbatas. Setakat perkara-perkara, benda-benda yang ada dalam alam nyata ini yang dapat dicapai dengan panca indera dan alat-alatnya sahaja. Maka dengan keadaan demikian, sudah tentu ia tidak dapat memikirkan sama sekali tentang zat Allah, tentang zat Allah Ta'ala yang bukannya dari jenis-jenis benda dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Oleh sebab itulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, maka telah menerangkan tentang cara menggunakan fikiran untuk mengenal Allah dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu Ibnu Abbas, yang kedua Abu Dzar,
Yang ketiga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Tengok hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi zatillah. Abu Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fikirkanlah mengenai segala apa jua yang diciptakan Allah, tetapi jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Memikirkan tentang kejadian mengenai apa jua yang diciptakan Allah. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta manusia. Fikir, kaji yang tu. Ibnu Abbas kata, jangan kamu memikir tentang zat Allah. Bagaimana zat Allah? Itu kata Ibnu Abbas. An Abi Dzar pula, sahabat Nabi kata, radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah, dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Wala tafakkaru fillah fatuhliku. Yang demikian menyebabkan kamu binasa dalam kesesatan. Abu Syekh juga. Kemudian Ibnu Umar pula mengatakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fikirkanlah mengenai segala nikmat Allah dan pemberiannya, jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Abu Syekh dan Abu Tabrani. Hadis-hadis itu meskipun berlainan sedikit di antara satu dengan yang lain tentang lafalnya, tetapi sama sahaja maksud, yaitu menyuruh tiap-tiap orang memikirkan segala kejadian dalam alam yang telah diciptakan oleh Allah dan pelbagai jenis nikmat yang telah dikurniakan. Serentak dengan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam melarang keras daripada memikir tentang zat Allah. Kerana yang demikian bukan sahaja tidak dapat dicapai oleh akal, fikiran, bahkan akan menjerumus orang yang melakukannya itu dalam kesesatan, melakukan ke dalam kesesatan. Demikianlah maksud hadis-hadis itu. Lihat, soal ini jelas sekali. Kerana zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, tak dapat diketahui hakikat oleh akal yang memang terhad kawasannya dan terbatas kemampuannya. Oleh itu, hal ini tidak mencapai masalah, menjadi masalah. Tidak patut dijadikan satu perkara yang dimaskilkan. Tak jadi masalah, tak jadi maskilkan. Allah ada. Mana dalil? Bundah-bundah tengok langit. Yang dekat sekali, tengok manusia. Allah Khalik, pencipta, zat. Nak tengok tak boleh dapat. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah ini disuruh memikir, mengkaji tentang sifat-sifat yang Allah jadi alam ini. Tapi zat, tak boleh. Akan menjadi sesat. Sebab itulah Fir'aun nak tengok mana Tuhanmu Musa. Mari kita nak tengok.
Musa tak boleh nak beritahu. Dengan ini iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang kita memikirkan tentang alam ataupun makhluk ini. Kita jangan fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zat Allah itu la awwala lahu wa la akhirih. Itu sifat. Ya. Kita belajar sifat 20. Tak ada awal dan tidak ada akhir. Disebut dalam Quran juga laisa kamitsluhu syai'un. Tak menyerupai sesuatu. Allah tak menyerupai sesuatu. Jadi kita yakin, kita pegang betul dengan hati kita bahawa itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali surah Al-Ikhlas pendek 3 ayat. Kul kata ulemu ya Muhammad, Allah suruh terangkan Allahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jadi kita nak gambar macam mana? Satu, kalau kita benda satu nampak. Allah satu. Satu Allah hanya boleh tahu dengan kita belajar sifat satu, maknanya satu. Tapi satu itu tidak sebagaimana satu benda yang kita nampak satu. Allahu Ahad. Disebut bahasa Arab Ahad satu. Tapi bahasa pada umumnya Wahid satu. Isnani dua. Tapi disebut Kul ya Muhammad kata Allah itu Ahad satu. Lam yalid Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kelimah surah Al-Ikhlas itulah yang membawa Nabi kita Muhammad kembangkan dakwah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia masa itu menyembah berhala, patung, menyembah api, menyembah matahari. Itu Tuhan mereka. Tapi diberi ilham wahyu kepada Nabi, surah Ikhlas itu, ini dia Tuhan. Itu tidak. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah lah tempat bergantung, tempat minta. Ya? Baik. Kita tengok dalam huraian hadis kita ini. Kerana tengok muka surat 174. Kerana soal kita tidak mengetahui hakikat sesuatu tidak menjadi hal. Asalkan kita dapat tahu, mengetahui sifat-sifat, faedah-faedah yang didapati daripadanya sesuai dengan keperluan kita. Misalnya, dia buat keterangan ini. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni besi berani. Kita tangkap, ya? Yang kita sentiasa menggunakan, mengambil faedah daripadanya, terutama sekali elektrik ni 24 jam. Kita nak apa? Kita nak lampu terang, terang. Kita nak kipas, betul, jadi kipas. Kita nak apa? Maknanya ini alam, benar. Kalau elektrik itu benar begitu pun dah Allah teruk nak fikir tak sampai nak fikir ni elektrik ni. Bagaimana asalnya? Cuba tengok di sini. Tidak diketahui hakikatnya elektrik itu, dan ahli sains pun sendiri tidak juga mengetahui, tidak pernah mereka jelaskan hakikat kepada kita. Bagaimana elektrik ini di seluruh. Kalau tak ada yang tu,
padam saja, habis, susah. Aircon tak ada, elektrik tak ada, peti ais tak ada. Ini alam yang dicipta manusia, sama-sama manusia pun tak boleh nak fikir dah, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Jadi maka bagaimana seorang hendak mengetahui hakikat zat Allah yang Maha Tinggi dan yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, sedangkan banyak di antara benda-benda yang diciptakannya yang ada sekeliling kita tidak juga diketahui hakikat oleh akal kita. Kita tak boleh nak fikir. Masalah itu ahli sains yang belajar sains tentang kejadian benda-benda ini pun tak boleh nak fikir bagaimana panas elektrik itu begitu. Jadi sekiranya seorang itu cuba juga memikirkan tentang hakikat zat Allah yang tidak ada taranya itu, sudah tentu fikiran memberi satu gambaran yang tidak benar dan tidak tepat dengan hakikatnya yang sebenar. Dan ini adalah buruk padanya, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tersebut, kerana orang itu telah menggunakan akal dan bukan tepat benar. Jadi dalam pada itu akal dapat memberi keyakinan tentang wujudnya Allah Ta'ala, tentang sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan apabila dibuktikan oleh dalil-dalil akal yang jelas, nyata. Manakala sebahagian lagi daripada sifat-sifat kesempurnaan dapat diterima dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Kita baca lagi dalil akal yang membuktikan adanya Allah Ta'ala. Dalil akal, kita ni ada akal. Bila kita fikir, oh begitu, itu dalil. Dalil akal, ya. Di antara dalil akal yang membuktikan wujudnya Allah Ta'ala, ketinggian mutarabat wujudnya itu ialah segala yang ada ini selain dari Allah adalah wujud baru, benda baru. Benda baru. Langit, bumi, kita ni baru. Adam dulu tak ada, jadi Adam. Lepas tu nak banyakkan keturunan, Hawa. Lepas tu jadi anak cucu Adam, kita ni. Dulu kita tak ada. Lepas tu ada ayah mak kita, ada tok, dia silsilah begitu. Kita ada anak, ada cucu, kita tak ada anak cucu pula. Tasalsul, berkait-kait gitu, ya. Dari tiada kepada ada, hal ini diakui kebenaran oleh akal. Itu dalil akal. Dan juga oleh kenyataan yang lahir. Jelas tiap-tiap apa jua yang sah pada akal wujudnya terbahagi kepada dua martabat. Pertama, sesuatu yang wujud wajib ada. Sesuatu yang wujud wajib ada, wajib al-wujud, yakni wujudnya itu memang hakikat zatnya, bukan disebabkan oleh yang lain. Itu bincangan. Wajib ada, wajib al-wujud, yakni wujudnya itu memang hakikatnya zatnya, bukan disebabkan oleh yang lain. Kedua, suatu yang wujud mungkin ada, mungkin tak ada, yakni yang wujud berpunca daripada yang lain, sedangkan hakikat mungkin ada dan mungkin tiada. Apabila telah sabit bahawa wujud martabat yang kedua ini baru dari tiada kepada ada, dan wujudnya itu disebabkan oleh yang lain, maka sudah tentu ada pencipta yang maha tinggi martabat wujud, iaitu zat yang wajib al-wujud.
sudah tentu pula juga bahawa tiap-tiap yang baru wujudnya sentiasa berhajat kepada memberi wujudnya itu di dalam setiap saat. Kerana sifat berhajat itu adalah suatu sifat yang tak dapat dipisahkan daripada hakikatnya. Kita tak ada. Contohnya yang paling dekat sekali. Tiba-tiba kita ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Bukan ayah mak kita. Itu sebab ayah dengan mak jadilah manusia, lelaki perempuan. Siapa yang menjadi ini semua ini? Allah. Wajib al wujud. Allah yang ada itu. Dan mungkin ayah kita, mak, laki-laki perempuan kahwin, mungkin tak ada, mandul, tak ada anak. Yang ada anak tu siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Tegasnya sebagaimana tiap-tiap yang baru itu berhajat kepada pemberi wujudnya. Dari tiada kepada ada. Ia juga berhajat kepada memberi wujudnya itu untuk mendapat bantuan bagi meneruskan wujudnya itu. Jadi kita kata ada anak kita, kita bagi bantuan dia, didik dia, asuh dia. Kita nampak kita, tapi yang sebenarnya Allah yang membimbing itu. Kita suruh dia belajar, kita suruh dia menulis, boleh hafal dan sebagainya. Yang Allah memberi, kita yang membuat sesuatu. Kalau Allah tak bagi, memang dia tak ada. Anak Nabi Nuh contohnya, banjir besar, buat kapal di tengah padang pasir, sehingga anak dia kata tak mau gembara dengan ayah nak atas bukit. Ayah kata tidak, naik. Sehingga sampai dia tak naik. Allah beritahu kepada Nabi Nuh, sebenarnya anakmu itu bukan yang sebenar anak. Dia tak dapat hidayah. Allah juga cara begitu, ya. Oleh sebab itu kita jangan tinggal Allah Subhanahu Wa Taala yang ada ini. Contohnya yang paling dekat lagi, kita duk nyawa keluar masuk, kita rasa kita. Allah yang jaga kita. Allah yang jaga kita ni dekat dengan kita tu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita tadi. Allah bertepat tak? Tidak begitu. Itu bandingan disebut dalam Quran. Min hablil warid, dia lebih dekat daripada ini lagi. Sebab itu keluar masuk nyawa kita ini adalah dalam pengurusan, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita disuruh sebut sangat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak tidur, bismillah contoh. Bangkit daripada tidur 2-3-4 jam, alhamdulillah, ahyana, hidup lagi. Itulah sebenarnya. Maka bila kita sedar begitu, kita ingat Allah jaga kita. Kita ini sebagai hamba, makhluk, kita kena dekat, buat amal sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu lagi akan bertemu dengan kita, kiamat kecil, iaitu mati. Bila mati seseorang itu, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, tak boleh nama tak akhir nanti pagi esok, lusa, tak ada. Kun fayakun, jadilah, matilah. Sampai masa tu mati. Sebab itu rahsia mati seseorang itu Allah tak bagi tahu.
bila mati. Umur berapa? Tak tahu. Ini rahsia. Rahsia supaya manusia itu dekat dengan Allah, beramal sentiasa di dunia ini. Sebab kita yang kekal selama-lama kita hidup itu akhirat, bukan di sini. Sini tempat kita al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta benda, anak pinak dan sebagainya itu hiasan kita hari ini saja. Wal baqiyat, yang kekal ialah amalan. Wal baqiyatus salihat. Puasa dah 30 hari tepat. 6 hari habis dah kita puasa. Ya. 30 hari kita puasa. Tak makan. Kenapa? Ini arahan. Lepas tu Syawal kok 6 hari puasa juga. Sunat je. Tak. Ya? Walaupun sunat, ada hadis mengatakan puasa 30 hari, sambung 6 hari, pahala seperti setahun. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kata ini sunat. Nak puasa tak apa, tak puasa tak apa. Sunat pun kita kena urus juga, sambung 6 hari cukup. Syawal. Itu dia. Dengan ini nyatalah bahawa hakikat sesuatu yang mungkin wujud tak dapat sama sekali dengan keadaan hakikat itu. Memberi atau menerbitkan sebarang kesan pun, dan juga tak dapat menerima wujud dari sesuatu yang sama dengannya tentang keadaan mungkin wujudnya itu. Dengan yang demikian, sudah tentu punca bagi menerbitkan sebarang kesan, mengadakan segala yang ada, hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Taala wajibul wujud. Segala-galanya itu wajibul wujud. Wajib yang ada itu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ana nak sebut satu surah pendek dalam surah Al-Hasyr. Dia disebut awal dan akhir-akhir dia sebut apa? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama kumpulan ashabun nar wa ashabul jannah. Ahli-ahli neraka dengan ahli-ahli syurga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ahli-ahli syurga itu orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau kita nak mendapat kemenangan, amallah. Dia semua ayat tu tadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran, Quran kita ni yang kita dak baca, yang kita dak hayati ni, turun di atas bukit, semua bukit sujud. Pokok-pokok yang hidup tu semua sujud. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Lepas tu apa? Maksudnya lepas sambung ayat tu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita ni. Dia tahu walaupun benda tu bisikan hati itu, dia tahu apa yang kita nak buat. Sebab itu kita ada sifat yang kita jauhkan sifatnya. Sifat apa? Satu sifat riak. Riak mau buat sesuatu, nak bagi orang puji dan sebagainya, waliyallah, habiskan itu. Sifat ujub ni ada dalam hati. Rasa aku ni banyak dah sembahyang sunat, aku banyak dah baca Quran, aku diri sendiri itu duduk kata kita Allah, itu ujub.
Waliyadzubillah. Jadi sifat-sifat ini yang boleh memburukkan akhlak kita. Jadi sebab itu pentingnya kita belajar macam ni, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rusak akhlak. Ya? Dalil akal lagi. Dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok untuk surat 75 tu. Di antara dalil akal yang membuktikan sebahagian sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala ialah apabila kita melihat sebuah lukisan yang menarik hati, sudah tentu kita faham dan percaya bahawa lukisan itu ada pelukisnya. Lukisan kita lihat itu ada pelukisnya, orang melukis. Serta kita yakin bahawa pelukisnya itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang peraturan kaedah melukis. Oh, cantik. Ada orang melukis tapi dia faham cara begini. Dia tu, ya. Serta kita yakin bahawa pelukisnya itu mempunyai ilmu pengetahuan dan peraturan dan kaedah melukis. Mempunyai kemahuan untuk menentukan gambaran, gaya, bentuk, kadar besar kecilnya lukisannya itu. Sebab dan mempunyai daya kuasa membuat lukisan mewarnakan mengikut corak yang dikehendaki. Untuk menguatkan lagi kepercayaan dan keyakinan itu, cuba kita perhatikan tubuh badan kita sendiri. Tubuh badan kita. Tubuh kita tersusun daripada berbagai-bagai anggota. Ada alat perkakas untuk mengisar, menapis, mengedar, membuang dan lain-lain lagi. Tubuh badan kita. Kita fikirlah, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Ini adalah kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini basari. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah kesehatan tubuh, kesehatan mata, kesehatan telinga. Ya? Nak jual beli di mana kalau mata tak ada? Nak baca Quran pun tak ada. Kelabu. Ni boleh baca lagi. Walaupun kelabu, pakai spek, terang lagi. Tapi kalau dah habis, macam mana kita nak? Ini Allah bagi kita. Ya? Tubuh badan, tubuh kita tersusun daripada berbagai-bagai anggota. Alat perkakas untuk mengisar, menapis, mengedar, membuang dan lain-lain. Makan. Sebab itu makan pun ibadat. Sebab makan itulah nak beribadat. Makan, kita makan, lapar makan, rasa kenyang jangan makan. Tapi kalau mengikut nafsu, makan, oh sedap. Lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Habis. Jadi penyakit. Jadi bila kita makan, Allah buang air pula sebanyak. Tapi kalau makan-makan, kisaran tu terjadi, tak jadi, bagaimana? Habis, rusak. Jadi benda yang ada, yang Tuhan jadi kita ini, kita boleh fikir dengan akal kita supaya kita mengakui itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Tiap-tiap satu ada tugas yang tertentu, ada berkaitan pula di antara satu dengan lain. Masing-masing ada peraturan yang tertentu dalam menjalankan, menyempurnakan tugasnya. Masing-masing pula patuh kepada peraturan yang ditentukan baginya. Jika tidak, maka tugas tidak akan berhasil atau tidak akan sempurna. Dengan segala perhatian demikian, maka akal kita yang sehat, siuman,
dapat membuat kesimpulan dengan sepenuhnya percaya, yakin bahawa alam seluruhnya tetap ada yang mencipta dan menterbitkannya. Alam seluruh tetap ada yang penciptanya menterbitkannya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari Allah sebut dengan urusannya. Ada yang mati, ada yang melahir, ada yang itu, ini semua jadi Allah tahu semuanya itu. Kullu yaumin, tiap-tiap hari urusan itu Allah melaksanakan. Yang mencipta, mentadbir alam ini ialah zat yang wajibal wujud, yang ada, wajib ada ini. Ya. Yang bersifat dengan sifat hidup selama-lamanya. La awwala lahu wala akhirih, tidak ada awal dan tidak ada akhir, hidup selama-lamanya. Sifat mengetahui segala-galanya, alim. Kita sebut kaunuhu aliman, alimun. Sebut dalam sifat mengetahui segala-galanya, yang setengah-setengah dan seluas-luasnya, setepat-tepat dan seluas-luasnya. Sifat iradat, yang kehendak, yang menentukan, menetapkan segala-galanya dengan sebijak-bijak dan sebebas-bebasnya. Sifat kuasa, mengadakan, meniadakan segala-galanya menurut cara yang tertentu dan kaedah yang rapi. Jadi dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Taala pula ialah bahawa apa jua pekerjaan akan rusak jika diterbitkan oleh dua ketua yang masing-masing mau pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja. Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Itu dalil akal, ya. Allah satu. Dia mau buat sesuatu, dia kehendak satu saja, Allah tu. Jawab di sini mengikut uraian dalam hadis ini, di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Taala pula ialah apa jua pekerjaan yang rusak jika ditadbirkan oleh dua ketua masing-masing, mahukan pangkat ketua itu menjadi hak sahaja. Dua ketua, hak ni buat gini, hak ni buat gini, rusak. Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan, gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Kalau ada dua ketua, kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua, maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang Tuhan? Sedangkan sifat ketuhanan ialah kebesaran, keagungan yang cukup sempurna. Allah satu saja. Oleh itu, kalau Tuhan berbilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir, mengurus, sudah tentu akan lupuh. Dan lupuhlah sifat Tuhan yang lain. Lupuhlah sifat Tuhan yang lain. Kalau pula Tuhan-Tuhan itu bersekutu, sudah tentu akan lupuh. Dan lupuhlah pula sebahagian sifat-sifat Tuhan yang lain, yang masing-masing. Padahal luput dan lupuhnya sifat-sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Dengan ini nyatalah bahawa sudah semesti Tuhan itu esa, tiada sekutu baginya. Tambahan pula, kalaulah seorang dengan jujur memerhatikan wujudnya perpaduan dengan susunan kejadian alam ini, nasib ternyata kepadanya perpaduan yang menyatukan tiap-tiap satu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya, sehingga gerak-geri tiap-tiap satu kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau bertentangan. Demikian jugalah kalau ia memerhatikan, nampaklah padanya seimbangan, kesatuan, perhubungan antara suatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaan yang berlainan. Semuanya itu adalah di antara bukti-bukti menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah merupakan satu kesatuan yang terikat rapi, yang tidak akan lahirkan melainkan daripada satu punca yang tunggal, iaitu wajibal wujud, yang telah mencipta, mengatur dan
keadaan yang demikian. Selain dari itu, segala yang terkandung dalam alam ini dari bahan-bahan kekuatan, tenaga, gerak adalah satu tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta masing-masing. Juga satu peraturan, undang-undang hanya dan matlamatnya. Maka ini juga di antara bukti yang menunjukkan keesaan Pencipta. Dalil Al-Quran, muka surat 178. Dalil Al-Quran menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Ta'ala. Menurut keterangan Al-Quran pula, maka di antara ayat suci yang menjelaskan sebahagian daripada sifat kesempurnaan Tuhan ialah firman Allah Ta'ala. Artinya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, kekal selama-lamanya, mentadbirkannya sekalian makhluk, yang tidak mengantuk, usah, tak tidur, yang memiliki segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Tiada siapa pun yang memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luas kursinya, ilmu kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tidak menjadi keberatan kepada Allah menjadi serta memelihara kedua alam langit dan bumi, dan Dialah Maha tinggi lagi Maha besar. Ini ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma min baini aydihim ya'lamu ma min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wasi'a kursiyyus samawati wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kekuasaan Allah itu langit dan bumi ini Allah tidak lemah dalam melaksanakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi ini seolah-olah ayat dalam ayat-ayat banyak-banyaknya seperti anak kasar gitu. Kalau orang pergi berminang, benda di atas sekali, di puncak sekali, letak telur gitu. Itu bandingan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup, Allah itu hidup, menguasai, tak mengatuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, tak tidur, tak mengatuk. Bacalah ayat kursi banyak-banyak. Lepas sembahyang kita dah baca dah. Nak tidur pun kita baca juga. Ada hadis mengatakan baca ayat kursi hari itu, pagi, petang, bila dia meninggal, insya-Allah akan dapat selesa hidup dalam alam kubur. Selain daripada surah Al-Muluk, bacalah surah Al-Muluk, menjadi teman hidup kita dalam alam barzakh. Saya tengok, anda tengok banyak dah masjid-masjid baca surah Al-Muluk lepas sembahyang, sembahyang Isyak, sembahyang subuh. Di Asal Kumbang, di masjid daerah, di mana beberapa masjid dia letak gitu, lepas saya baca alhamdulillah, insyaAllah. Itu amalan surah Al-Muluk, ya. Okey. Jadi huraian panjang ni dalam bab ini. InsyaAllah lepas ni kita akan baca pasal yang kedua, membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Nasar dah masuk dah isyarat. Itulah maknanya pentingnya kita beriman pada Allah, beriman pada akhirat, beriman pada malaikat,
beriman mengikut iman itu. Kita faham betul, amal betul, menghayati rukun iman itu. InsyaAllah kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kalaulah kita rasa nak buat tak buat, kenapa? Cek diri kita dalam solat kita. Kalau solat kita betul, Nabi kata lepas pada solat itu betul juga perbuatannya. Kalau solat tak betul, lepas pada tu nak buat tak buat, nak buat tak. Lagi pula, bila kita rasa tak tahulah nak buat ibadat gini-gini, cek kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, faham betul baca Quran, amalan kita lepas tu sempurna. Sebab itu solat kita ni, tiang agama tu Nabi kata sempurna solat, khusyuk dalam sembahyang, faham apa yang kita buat. Lepas tu jadi mursyid, perbuatan kita ringan melakukan sesuatu kerana solat dah diterima. Kalau tidak, jadi lepas sembahyang lepas sembahyang tu biasa, tak ada apa. Itu kita cek diri kita, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita dan sentiasa mengurus urusan kita, dan kita juga dekatlah dengan Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan Allah tunjuk kita dari semasa ke semasa. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah pada ayat wal asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.